Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Buletin Akademik Penyelewengan dan Delinkuensi. Saya Asozi Ompom dengan nombor metrik D2025111659. Saya akan membincangkan isu kesihatan mental dalam kalangan remaja di Malaysia yang merangkumi konsep, kategori, punca, kesan serta langkah penyelesaian. Saya akan mulakan dengan konsep kesihatan mental. Kesihatan mental merujuk kepada kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial seseorang. WHO ada menegaskan bahawa kesihatan mental bukan sekadar ketiadaan penyakit, tetapi kemampuan individu mengurus tekanan dan berfungsi secara produktif di Malaysia. NHMS 2022 melaporkan 29% remaja mengalami gangguan mental seperti kemurungan dan kebimbangan. Seterusnya, konsep kesihatan mental. Kesihatan mental meliputi 3 aspek, iaitu emosi, kebolehan mengawal stres dan perasaan, psikologi, keupayaan berfikir secara rasional dan membuat keputusan, dan terakhir sekali ialah sosial, yang merupakan kemampuan membina hubungan positif. Konsep ini dilihat sebagai satu spektrum yang dipengaruhi pengalaman hidup dan sokongan sosial. Terdapat beberapa kategori masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental boleh dibahagikan kepada 3 kategori utama. Pertama, gangguan kebimbangan seperti GAD, serangan panik, fobia, OCD dan PTSD. Seterusnya, gangguan mood termasuk kemurungan major dan bipolar. Gangguan skizofrenia yang melibatkan halusinasi, delusi dan gangguan pemikiran. Kita beralih pula kepada punca masalah kesihatan mental. Antara punca utama termasuk tekanan akademik yang menyebabkan burnout, pengaruh media sosial, terutama perbandingan tidak realistik, konflik keluarga yang menjejaskan kestabilan emosi, faktor genetik dan biologi yang meningkatkan risiko, tekanan emosi, akses terhad kepada pendidikan dan perawatan, pengalaman trauma seperti buli ataupun kehilangan insan tersayang, dan terakhir sekali ialah kekurangan sokongan kaunseling dan stigma masyarakat yang negatif. Kita masuk kepada kesan masalah kesihatan mental. Kesan masalah ini merangkumi emosi dan psikologi, iaitu kemurungan, kecemasan dan putus asa. Seterusnya, bagi kesan yang merangkumi fizikal pula, ia akan memberi kesan terhadap diri, iaitu insomnia, tekanan darah tinggi dan risiko untuk mengidap penyakit kronik. Seterusnya pula ialah sosial, di mana seseorang itu akan menghadapi masalah dalam hubungan dan prestasi akademik akan menurun. Dan terakhir sekali ialah keluarga dan komuniti. Peningkatan beban emosi dan kewangan serta menjejaskan pembangunan sosial. Apakah pula peranan dan tanggungjawab kita dan orang lain untuk menangani isu kesihatan mental ini? Isu kesihatan mental ini tentunya boleh ditangani melalui peranan dan tanggungjawab berbagai pihak. Pihak yang pertama ialah diri kita sendiri. Kita seharusnya mengamalkan gaya hidup sihat dan mencari bantuan awal. Seterusnya, keluarga pula seharusnya memberikan sokongan emosi dan persekitaran yang stabil kepada anak-anak dan kalangan keluarga yang lain. Seterusnya pula masyarakat. Masyarakat seharusnya menghapuskan stigma negatif dan memberi sokongan sosial terutamanya kepada individu yang mempunyai kesihatan mental yang tidak stabil. Kaunselor dan golongan profesional, mereka perlu menyediakan perawatan dan intervensi untuk merawat individu yang mengalami ataupun menghadapi kesihatan mental yang tidak stabil. Dan akhir sekali ialah pihak institusi. Mereka perlu mengadakan kempen kesedaran yang sepatutnya dan menyediakan sistem sokongan psikologi. Apakah pula cadangan untuk menangani isu ini? Antara cadangan termasuk, kita seharusnya mengurus masa dengan baik dengan mendapat tidur yang mencukupi dan mempunyai hobi bermanfaat yang sihat. Seterusnya, mendapatkan rawatan profesional apabila diperlukan.
Dan akhir sekali ialah meningkatkan literasi kesihatan mental dalam kalangan remaja dan komuniti. Apa yang boleh saya rumuskan dalam isu kesihatan mental dalam kalangan remaja di Malaysia ini ialah kesihatan mental adalah komponen penting dalam pembangunan remaja. Dengan sokongan keluarga, komuniti dan profesional, masalah kesihatan mental tentunya dapat ditangani lebih awal. Kesedaran masyarakat amat penting bagi mengurangkan stigma dan menggalakkan lebih ramai pihak ataupun individu untuk mendapatkan bantuan. Sekian laporan Buletin Akademik Penyelewengan dan Delinkuensi. Saya, Aslzi Ompom, akan menamatkan berita ini. Terima kasih.